Okay. So kalau negatif 4 kuasa 2, kita dapat negatif 16. Okey, lagi soalan. Satu lagi soalan. Cikgu bagi negatif 2 kuasa 4. Hmm. 16 juga nanti. 16 16. kan? 16. Ada negatif tak? Negatif 16. Negatif 16. Negatif, positif. Positif 16. Okey. Okey, simple je kat sini. Nampak tak? Kalau kita kuasakan dengan kuasa nombor genap. Nampak? Ada kuasa 2 dengan kuasa 4 kan? Semua nilai-nilai dia akan jadi positif. Okey? Semua nilai dia akan jadi positif. Tapi kalau kita kuasakan nombor ganjil, so kita akan dapat negatif. Right? So kena ingatlah kalau melibatkan negatif kat dalam, ada kuasa kat dalam dia. So kita kena jadikan dia negatif lah. Okay. So cikgu nak ulangkan balik. Kalau melibatkan negatif darab dengan okay, negatif darab dengan negatif, jawapan dia akan jadi positif. Okay, negatif darab dengan positif dapat negatif. Positif darab negatif, negatif, dan negatif positif darab positif is positif. Boleh? Dapat ni? Dapat. Sama. Semua ya. Kalau bahagi pun samalah bentuknya. Kita terbalikkan je. Kalau bahagi, negatif bagi negatif pun positif, negatif bagi positif, negatif, positif bagi negatif, negatif, positif bagi positif is positif. Okey, ini paling penting lah. So kalau awak tersilap tak tanda jawapan dia positif dengan negatif, maka kosong lah. Kita tak ada markah diberikan kepada yang cuai. Okey. Sebelum kita pergi kepada algebra yang betul-betul algebra lah. Cikgu nak tanya awak. Masih ingatkah itu nombor perdana? Jeng. Ingat? Ingat. Sudah. Apa ingat? Siapa ingat tadi? Siapa tadi? Afi ingat? Okey, apa itu nombor perdana Afi? Okey, tak payah cakap pasal definisi lah. Kita nak cikgu nak awak berikan 5 nombor perdana yang awak tahu. 3. 3, 7 lagi. 2, okey, betul. 19. 19, okey, betul. Berapa tadi? 11, okey. Lagi? 13, okey, bagus. Lagi? 23. 23, okey, betul. Lagi? Ada 2 nombor yang missing kat sini. Nombor apa ni? 5. 5. Satu lagi? 17. 17. Okey. So, ini nombor, dah satu lagi 23, 29. So, nombor ni daripada nombor 1 hingga 30 lah. Julat dia. So, nombor perdana nombor daripada nombor 1 hingga 30.
So, nombor perdana ni penting sebab dia adalah salah satu daripada unsur-unsur dalam algebra lah. Okay. So nombor yang akan awak gunakan dalam algebra. Okay. Selain daripada nombor perdana, masih ingatkah lagi awak pasal faktor? Masih ingatkah lagi faktor? Apa itu faktor? Okey, kalau cikgu bagi faktor, cikgu minta faktor 24. Boleh tak senaraikan faktor bagi 24? Ustazah boleh senaraikan faktor bagi 24? Okey, so kalau kita ada faktor ada 24, kita orang tanya faktor bagi 24 apa? Okey, faktor 6 24 darab adalah 4. okey, itu dah salah satu daripada faktor dia lah. Okey, so macam mana kita nak cakap faktor? Okey, kita start dengan nombor dia lah. So 1 darab dengan 24. Okey, Ustazah. So, okey, 1 darab dengan 24. Lepas 1 kita ada 2 kan? Okey, 2 darab berapa dapat 24 tu? 12. 2 darab dengan 12. Lepas tu depan 2? 3 kan? 3 darab berapa boleh dapat 24? 8. 3 darab apa? 6. 8. 3 darab 8. Okey, lepas tu, lepas 3? 4. 4 boleh tak? 4 darab 4 darab 6. Okey, lepas 4 5. Tapi 5 tak boleh darab apa-apa untuk 5 tak dapatkan 5 tak ada. Lepas tu lepas 5 6 kan? Okey, 6 dah ada kat sini. So apa kita buat? So faktor bagi 24 adalah pusing macam ni. So faktor bagi 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okay, so kalau orang tanya, apakah faktor bagi 24? Ni nombor dia. Okay, faktor-faktor bagi 24. Okay, kalau cikgu cakap faktor bagi 36 pula. Apakah faktor bagi 36? 1 darab dengan 36. Okay, lepas tu? 2 darab 18. Okay. 3 darab? 12. 3 darab 12. Okay, lepas tu? 4 boleh tak? 4 darab 9. Okay, lagi? 6 darab 6. 6 darab 6. Yes, 6 darab 6. So maksudnya faktor bagi 36 ni adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 dan 36. Okey. So, daripada faktor ni, kita boleh daripada dua faktor ni, kita boleh dapatkan faktor sepunya. Okey, apa itu faktor sepunya? Faktor yang apa? Kau cakap sepunya ni.
Faktor yang sama. Okey. Faktor yang sama. Okey. So kat sini kita ada dua, kita kena cari faktor yang sama lah. Okey, iaitu 2. Okey. Lepas tu, okey, kita ada 1. Lepas tu ada 3. Lepas tu kita ada 4. Okey. Lepas tu kita ada 6. Okey, 6 ada 2 kali kan. Okey, lepas tu kita ada lagi tak? 12. Kita ada 12. Okey. So, daripada faktor sepunya tu pula, kita ada satu lagi faktor dinamakan sebagai faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar. Okey, so mana faktor sepunya terbesar untuk 24 dan 36 ni? 12. 12. Yes, 12. So faktor sepunya terbesar untuk 36 adalah 12. Okey. Faktor sepunya terbesar kalau cikgu cakap lah nanti. Dia nama dia FSTB Singkatan FSTB dia. Okey. So ini adalah kaedah untuk dapatkan FSTB lah, faktor sepunya terbesar. So kita start dengan faktor, kita senaraikan faktor, lepas tu kita buat faktor sepunya, and then kita dapat faktor sepunya terbesar. Tapi kita ada satu lagi cara kan untuk dapatkan faktor sepunya terbesar dengan kaedah pantas kan. Betul? Ada satu kaedah dinamakan kaedah pembahagian berulang. Okey. So faktor, kita katakan kita ada 24 dengan 6 tadi. Faktor yang sama. 36 silap. 36. So macam mana kita nak buat? Kita buat pembahagian lah. Okay. So first kita bahagikan 24 dengan 4 dulu. Okay. Ataupun kita 24 4 lah. So 24 bagi 4 kita dapat 6. 36 bagi 4 dapat 9. Okay, then kita boleh bahagi berapa ni? 6 dengan 9. 3. Bahagikan 3. Okay. 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. Okay. So kalau kita dah dapat salah satunya adalah nombor perdana. Sebab tadi dia cakap penting nombor perdana. Salah satunya nombor perdana dan juga 1. Okay. Kita ini dah dapat 2 nombor perdana. Okay, kita stop. Kita tak payah buat operasi bahagi dah. Untuk faktor sepunya terbesar. Okay. So kita akan dapat apa ni? 4 ni kita darabkan dengan 3. So 4 darab 3. So dapat 12. So FSTB dia, okay, FSTB adalah sama dengan 12. Boleh? Faham tak Boleh. kaedah pembahagian berulang ni? Kenapa Saza ni asyik keluar masuk ni? Right. So, apa fungsi untuk faktor sepunya terbesar ni? Okay, faktor sepunya terbesar ni penting bila awak nak buat kaedah pemfaktoran lah, algebra. Okay, malam ni pun kita akan study sikit, buat ulang kaji ataupun revision mengenai pemfaktoran dan pembahagian, pemfaktoran dan pengembangan algebra, insyaAllah kalau sempat. Okay. Okey, baik. So, ungkapan algebra terdiri daripada beberapa komponen lah. Iaitu pertama iaitu pemboleh ubah, iaitu suatu kuantiti yang tertentu yang tidak diketahui nilainya lah. Kalau apa tu biasa cikgu cakap unknown.
So satu kuantiti yang tertentu yang kita tidak ketahui ataupun dalam bahasa Inggeris unknown value. Okey, Edina ni baru masuk. Okey. Okey, so sebutan pula adalah gabungan perkali dan pemboleh yang membentuk suatu kuantiti tertentu. Dan last sekali kita ada perkali lah. So perkali adalah faktor perkalian bagi suatu sebutan dalam sesuatu ungkapan. So kita ulang baliklah apa itu pemboleh ubah, sebutan dan juga perkali. Okey, sekejap cuba nak check. Okey. Okey, cikgu nak test awak ada berapa sebutan dalam ungkapan algebra ni? Ha. Tiga. Ada Tiga. 3. A ada 3, betul? Ada 3. Okey, B ada berapa? Tiga juga. B ada 3 juga sebutan. Okey. Walaupun dia ada negatif 7P dengan 5P adalah sebutan yang serupa lah. Apa itu sebutan yang serupa? Dia mempunyai pemboleh ubah yang sama. Perkali dia berbeza, tak kisah. Dia 5 ke, negatif 7 ke. Tapi janji asalkan pemboleh ubah dia sama. Maksudnya kat sini kita ada P. Dia tak boleh ada P dengan P kuasa 2 lah. P dengan P kuasa 2 berbeza lah. Okay. Walaupun dia punya apa pemboleh ubah dia sama ataupun sebutan dia serupa, dalam ungkapan ni yang ungkapan B, bilangan sebutan dia adalah juga 3. Boleh? Badi Zaman. Semua yang lain boleh? Boleh. Okey. Kita nak tengok kita ada 7xy negatif 5pq dan negatif 9p kuasa 2r. Okey. Apakah perkali bagi xy untuk 7xy? Apakah perkali dia untuk A tu? Okey, so perkali bagi 7xy untuk xy saja. Okey. So kita ambil xy kan. So perkali dia adalah 7. Okey, perkali dia adalah 7. Kalau x pula, apa perkali dia? 7Y. 7y. Okey. Kita ada 7y. Kalau y, 7X. 7x. Okey. Cuba salin yang B B pula B dengan C. B dengan C ni untuk awak mahirkan dia punya perkali dia. Boleh tak? Salin dan jawab soalan dia.
Okey, apakah perkali bagi negatif 5PQ untuk PQ? Negatif 5. Negatif 5. Okey, untuk P, Negatif 5Q. 5, negatif 5Q. Q. Okey. And then Q, Negatif. Negatif 5P. negatif 5P. Okey. Kenapa cikgu suruh buat latihan yang ni? Okey. Ini the basic kalau kita nak faktorkan lah. Contohnya awak keluarkan Q kan. So yang tinggal apa kat sini? Negatif 5P. Betul? So kalau kita faktorkan. Okey, yang ni pula C. Kita ada negatif P kuasa negatif 9P kuasa 2 N. Kita keluarkan PN. Tinggal apa kat dalam ni? Negatif 9 kuasa 2. Negatif 9 kuasa 2. Negatif 9P. Sebab dia kita ambil satu saja kan P dia. So P ni kita ada 2. P darab P. So dapat P kuasa 2. Okay. So kita dapat negatif 9P. Jaga-jaga dengan pemfaktoran ni. Okay. Yang next, kita buat dapat apa ni? Negatif 9 PN. N. Negatif 9 PN. Negatif 9 9 PN. PN. Kalau N saja? Negatif Negatif 9 P kuasa 2. P kuasa 2. Okey, boleh dapat Macam ni kalau kita tiba kena faktorkan, kita keluarkan P, tinggal dalam tinggal berapa? Boleh Boleh? Dapat okey. Cikgu nak revise balik. Tadi pada zaman dah terkena dah. Tadi tersilap. Okey. Okey. Yang mana serupa? Mana sebutan yang serupa? Okey, kita bagi A, B, C, D lah. A, B, C, D. Okey, yang mana serupa? Yang mana sebutan yang serupa kat sekarang? Okay. So kita tengok A, kita ada G kuasa 2 H. Tapi kita ada sini HG kuasa 2. Kedudukan terbalik kan? Walaupun kedudukan terbalik, tapi bilangan dia sama. Maksudnya G kita ada 2 kali lah. So G kuasa 2. Kat sini pun ada G kuasa 2. Kat sini ada H, kat sini ada H. Okey, ni dianggap sebagai sebutan yang serupa. Walaupun dia terbalik, depan G, belakang G tu tak kisah. Tak ada masalah pun. Okey, yang penting bilangan pembuk lebah dia sama. Kalau ada G ada 2 kali, G kuasa 2, kena ada G kuasa 2 juga. Okey. Yang B serupa tak? Tak. Okey, B tidak serupa sebab dia tak cukup. Yang ni ada XY, yang ni XY, ada Z kat sini. Okey, dia tak serupa. C serupa tak? Rupa. Yes, C adalah sebutan yang serupa. D? Syairah. Syairah boleh? Yes, ini adalah sebutan yang serupa juga. Okay. So, kena tahu beza antara sebutan yang serupa ataupun yang tidak serupa lah. Okay, fungsi awak kena tahu sebutan yang serupa atau tidak sebab awak nak buat operasi tambah dia. Contoh kat sini kita ada 4G kuasa 2H tolak 6HG kuasa 2 kan. Nampak kita balik tapi dia adalah sebutan yang serupa. So kita boleh tolakkan atau tambahkan. So kalau kita tambahkan 4 tambah negatif 6
So dapat negatif 2G kuasa 2H. Something like tu lah. So kita dah boleh tambah atau tolak dia. Boleh Okey. Ni okey. Dalam tadi kita juga buat tambah tolak kan. Cuba permudahkan untuk A dan B. Okay, cuba nak tengok jawapan awak. So, permudahkan. Cari sebutan yang serupa, tambahkan, yang tak ada sebutan yang serupa, kekalkan dia. Mudahkan. Okey. So apakah jawapan untuk A? 3x tambah 9. 3x tambah 9. Okey, betul? So untuk A jawapan dia 3x tambah 9. Okey, untuk B pula apa jawapan dia? Lima. Mana? 5? 5 apa? MN. 5 mn. Okey, betul. Positif. Positif. 6. Positif 6. 6 apa? M. 6m. Okey, lepas tu? Positif 12. Positif 12. Okey, bagus. Betul. Jawapan dia betul. Okey. Okey, sorry je. Okey. Tadi kita dah buat yang simple. Kita ada bracket pula. Okey. Cuba tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey. Saya dulu. Okey, kalau kita jumpa bracket ni apa kita nak buat? Darab. Okey, darab. Tapi kat depan ada apa-apa tak nilai dia? Okey, kalau tak ada apa-apa ni kita anggap dia sebagai positif 1. Okey. So kita boleh darabkan lah.
So kalau positif 1 biasanya tak ada apa-apa yang berubah apa-apalah. So yang ni kalau 6x dia still akan jadi 6x. Ini positif 5y. Okay, ni pun sama, kita anggap sebagai positif 1. So ni pun tak ada perubahan apa-apa, iaitu tambah 3x tolak 2y tambah 8. Dekat sini baru kita cari dia punya sebutan yang serupa lah. Okay. Oh, ada apinya. Apa? Ada api? 3 tu 3x ke 3n? 3x. 3x. Oh, x. X cikgu dia macam n sikit lah. Ada. Okay. So 6x tambah 3x dapat 9x. Okay. So 5y tolak 2y kita dapat tambah 3y. 3y. Bukan 7 Tadi nampak macam dengar 7 tadi. 7 Tambah Okay. 8. So tambah 8. Okay. So 9x tambah dengan 3y tambah dengan 8. Okay. Yang B ni kena jaga-jaga sikit lah. Yang pertama, bahagian pertama ni just darab macam biasa lah. So kita dapat mn tambah 3nk tolak 1. Tapi yang kat sini kena jaga-jaga sikit lah. Sebab kat sini ada negatif 1. Bukan positif 1. So negatif 1 tu kena jaga lah. So dia akan merubah bentuk tu. So kita dapat negatif 1 darabkan dengan 4kn dapat negatif 4kn. Negatif darab negatif dapat positif 2mn. Okay. So apa kita buat kat sini? Kita dapat, kita cari yang sebutan yang serupa lah. Kat sini kita ada mn. Okay, sekejap warna merah. mn dan juga 2mn. Okay, positif. Okay, depan ni adalah hak milik 2mn lah. Positif. So, mn adalah 1. 1 tambah 2, so kita akan dapat 3mn. And then, sebutan serupa yang kedua adalah positif 3nk dan negatif 4kn. So 3 tolak 4 dapat negatif kn. And then last kali kita dapat negatif 1. Okay. So kalau ada negatif kat sini, biasanya pelajar akan melakukan kecuaian kat sini. Ni dah cantik lah, negatif 4kn. Bila tang ni kan, dah lupa dah. Tiba-tiba kena jadi, tiba-tiba dia buat negatif 2mn. Cikgu dah banyak dah student yang careless dalam algebra ni. Okay, sila jaga-jaga. Kenapa awak careless yang pada Zaman? Sikit. Sikit ni. Okay, jaga-jaga tanda negatif tu. Kalau dia melibatkan bracket. Okay, next. Okay, permudahkan. Okay. Okay, kalau macam ni kita minta permudahkan. So, kalau darab, kena darabkan. Kalau bahagi, kena bahagikan. Okay. Kita ada 3mn darab dengan 4m kuasa 2 darab n. So, kalau darab kat sini, kan? So, maksudnya kita boleh anggap dia adalah 3 darab dengan m darabkan dengan n. Okay. Darabkan dengan 4. Bila m kuasa 2 maksudnya darab dengan m darab dengan m. Darabkan dengan n. Okey. Kita darabkan nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor Okey, 3 darab 4 dapat 12. 12. Okey. M ada berapa kat sini? 3. 3. So m kuasa 3. 3. N ada berapa kat sini? 2. So, n kuasa 2. Okey. Boleh?
Kelas? Okey. Cikgu nak minta Saza jawab untuk B pula. So, kita ada 6T kuasa 2 bahagi dengan 4T kuasa 2S. Okey, apa jawapan dia Saza? Okey, kita ada 6T kuasa 2 bermaksud 6 darab dengan T darabkan dengan T. So bawah kita ada 4T kuasa 2, so maksudnya 4 darab dengan T darab dengan T darab dengan S. Okey, apa jawapan dia? Cikgu nak dengar daripada Saza. Empat. 24. Tolong pilih kejap. Ha. Okey, kita ada T dengan T kan. So T kita boleh potong. T ni pun kita boleh potong. So yang tinggal kat bawah adalah S. Dan 6/4. Okey, 6/4 ni kita pun boleh potong. So 6 bagi 2 dapat 3. 4 bagi 2 dapat 2. So mana jawapan dia adalah sama dengan 3 per dengan 2S. Okey, 3 per dengan 2S. Okey, Saza tiba-tiba menghilang. Mana tadi? Okey. Cikgu nak minta cikgu tak berkenalan dengan ni. Edina Nazlin. Ada yang baru masuk tadi, Edina. Okey, Edina, boleh tak dengar suara cikgu? Boleh. Okey, cikgu nak tanya awak daripada sekolah mana, Edina? BBST. BBST juga. Okey. Satu kelas dengan Syahirah dengan ni dengan Saza Tak. Tak. Wow, Okey. tak mengaku tak mengaku. Ni Syahira mana ni? Kawan sendiri pun tak ini. Sudah. Sudah kan. Kawan sendiri pun. Aduh, Edina. Tak apa, kita nanti awak chat kat dalam online, sekolah online awak tu. Ada tak nama Syahira? Tak pasal lah. Aduh, sebab tak tunjuk muka kot. Dah lama. Dah setahun tak tahu sekolah kan. Okey.
So kalau kita ada pendapat berulang ataupun kuasa 2 dan kuasa 3. Okey. Pendapat berulang atau kuasa 2 dan kuasa 3. So macam mana kita nak kembangkan? So kalau kita tak boleh kembangkan lah. Tapi kita boleh kuncupkan. So kalau ada benda yang sama kat sini. Okay. So just kita boleh buat macam ni lah. X, Y tolak dengan W, Z kuasa 2 je. So level awak tak payah selesaikan lah kembang-kembang ni. Sebab melibatkan, bukan maksudnya tak payah kembang. Kena kembang, kena expand. Tapi dia melibatkan pembolehubah atau pembolehubah yang sangat banyak kat sini. So kalau awak kembangkan, nanti awak merumitkan keadaan. So awak kuncupkan dia. So jadi XY tolak WZ kuasa 2 kan. Sebab ada dua benda yang sama. Tapi kalau dia bagi kuasa, awak kena kembangkan lah. Tapi jangan kembang banyak sangat. Sikit je. So P tolak QR kuasa 3 ni kita boleh jadikan dia P tolak QR darab dengan P tolak QR darabkan dengan P tolak QR. Okay, kalau ada kuasa 3. So kalau ada kuasa 2, then just buat 2 kali sajalah. Jangan buat 3 kali, 4 kali. Okay, buat 2 kali sahaja. Okay, ni saya just simple je bagi dia punya ni. Okay, Dina, cikgu nak awak pemudahkan soalan ni. Dah lalang kan? Tak kenal member, tak apa. Cikgu bagi ni soalan ni. Boleh? Dina? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa? Bagi cikgu 5 alasan kenapa awak tak boleh. 5 alasan, 5 sebab kenapa awak tak boleh buat. Alasan pertama, saya lambat masuk. Lambat masuk, bolehlah terima. Okay, second. Second, saya tak faham sangat. Tak faham sangat. Okay. Third. Third, saya tak reti. Kenapa tak reti? Saya baru masuk, jadi saya tak dengar daripada mula. Jadi saya tak ni lagi lah. Nombor 4. Nombor 4, saya lambat pick up. Lambat pick up. Okay. Nombor 5. Nombor 5, saya alah. Nombor 5, nombor 5. Nombor 5 apa? Nombor 5 apa? Nombor 5, saya bela. Blur kan? Okay. Okay. Kejap lagi bila cikgu selesaikan, cikgu nak tanya awak. Awak faham tak? Okay. Okay. Kalau tak faham, awak kena salin ni sebanyak 10 kali. Boleh? Boleh. Okay. Tak apa. Kita tengok dulu. Okay tak? Okay. So kalau kita ada 5 PQ tolak K tambah dengan 1/2 PQ tambah dengan 3K tambah 5. Ada tolak, lepas tu K tolak 2. Okay. So banyak ada bracket kat sini kan? Okay. So kalau ada bracket ni apa kita buat? Kita kena keluarkan dia daripada bracket. Macam kita ada ada burung kan? Burung ke haiwan belaan ke yang ada dalam sangkar ke. So kita kena keluarkan, kita kena bebaskan. So kita kena bebaskan semua hidupan ni. Jangan asyik terperuk dalam sangkar je kan. Okay. So apa kita buat kat sini. Okay. Kalau tak ada apa-apa kat depan ni, anggap dia sebagai positif 1 lah. Okay. Anggap dia sebagai positif 1. Okay. Macam mana kita nak kembangkan
Okay, positif 1 darab dengan 5 PQ, kita akan dapat 5 PQ. Okay, sebab dia positif. Positif darab negatif K, kita dapat negatif K. Okay, so positif okay, ni dah tentu dah confirm dah positif 1. Sebab dia tak ada apa-apa, so anggap sebagai positif 1. Okay, positif 1 darab dengan 1/2 PQ. So kita dapat positif 1/2 PQ. Okay, positif darab dengan 3K. So kita akan dapat positif 3K. Positif darab dengan positif 5. So kita dapat positif 5. Alright. Ini kena jaga-jaga. Ini paling ramai orang student buat silap ataupun melakukan kecuaian yang tak boleh dimaafkan lah. So kesalahan dia kalau kena hukum 50 kali salin dalam kertas. Itu dia punya denda yang cikgu pernah buat lah. 50 kali 50 kali kalau salin. Okay, negatif 1. So negatif 1 darabkan dengan K. So kita dapat negatif K. Negatif 1 darabkan dengan negatif 2. So kita akan dapat positif 2. Okay. Jelas Yang simple untuk kerja ni kita nak kembangkan kalau ada positif dan negatif dan ada di bracket. So kita kena keluarkan semua algebra dalam bracket tu, dalam kurungan tu sebagai yang bebas. Dia tak ada bracket. Tapi jaga-jaga kalau melibatkan tanda-tanda negatif. Okey. dah kembangkan, kita cari pasangan-pasangan dia ataupun sebutan-sebutan yang serupa. Pasanganlah. Sebutan yang serupa silap. Sebutan yang serupa atau pasangan dia. So kita tengok kat sini. Yang pertama kita ada 5 PQ. Okey. Sebutan dia adalah positif 1/2 PQ. Okey. 5 PQ dengan 1/2 PQ. So macam mana kita nak selesaikan dia? Okey. 5 tambah dengan 1/2 PQ. So kalau 5 tambah 1/2, senang je, tekan kalkulator je. Yang untuk 5 tambah 1/2 tu. So B, kalau 5 tambah 1/2, kita dapat so kita dapat nilai dia 11/2 ataupun 5/1/2 lah. Tapi kebiasaannya cikgu galakkan awak gunakan pecahan dalam nombor pecahan tak wajar. Jangan guna dalam nombor bercampur. Okey. So pecahan tak wajar So jadi 11/2 PQ. Okey, 11/2 PQ. Okey, kita tengok yang nextnya. Kita ada warna hitam lah. Cikgu bulatkan warna hitam. Negatif K. Sebutan serupa atau pasangan dia adalah 3K, positif 3K dan negatif K. So kalau kita tolak, kita tambahkan, so maksudnya negatif 1 maksudnya negatif K tu maksudnya negatif 1 lah. Negatif 1 tambah dengan 3 tolakkan dengan 1. Sebab dia negatif K kan. So kita tambahkan, so kita akan dapat 1. Okay, 1. So maksudnya positif K. Positif K. And then last but not least, kita ada dia bukan sebutan tapi dia adalah pemalar. Ataupun dinamakan sebagai perkali lah kat sini. Pemalar lah, senang. Pemalar. Okay, cikgu bulatkan warna hijau kat sini. Okay, cikgu bulat warna hijau iaitu 5 dengan 2. So tambahkan 5 tambah 2, so kita dapat 7. So kita dapat tambah 7. Okay, so jawapan yang akhir dia, kalau bila kita pemudahkan, akhirnya kita dapat 11/2 PQ tambah K tambah 7. Okay. Ina, so macam mana penjelasan explanation cikgu?
Boleh? Dapat tak? Dapat. Confirm. Confirm. Ke takut kena denda 5 kali salin? Tak, betul. Saya faham. Faham Faham. Nanti next class cikgu tanya benda yang berkurang sama, tak dapat siap bawa. Okay. 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 So next class. Next. Okay. Ini kita bagi dekat ni lah. Siapa ni? Pemilik nama siapa nak bagi ni? Saya dah bagi dah. Biasa. Kita bagi dekat Syahira. Syahira tak ada, dah lama ni. Jadi dah banyak kali tak jawab. Okay, Syahira. Awak pula. Alamak. Okay, Ali Syahira sebab tadi cikgu dah explain sikit kan. Macam nak mudahkan pula. Cikgu bagi masa 5 minit kot. 6 darab X darab Z darab Z. Bahagikan dengan negatif 12, maksudnya negatif 12 darabkan dengan Y darab dengan Y. Lepas tu darabkan dengan 4 darab dengan Y darab dengan Z. Okay. Dah, awak buat macam ni tak? Buat. Dah tu. Okay. So, mana yang boleh potong sekarang? Boleh potong 6 dengan negatif 12. 6 dengan 17. So, 6 potong jadi apa? Tinggal apa ni? 1, 12, tinggal 2. Okay, 2 ni boleh potong lagi kan? Boleh. Dengan 4 kan? Cikgu pasal takut lah. Betul lah. 2, kita potong, tinggal 2. Okay, lagi mana yang boleh potong? Mana Syahira? Dah senyap. Tiba-tiba tutup mic. Okay. Y boleh potong dengan Y. Yes, Y boleh potong dengan Y. Boleh tak potong lagi kat bawah ni? Yang bawah ni ada ni tak boleh lagi kan? Ya. Okay. So tengok nombor dia. Satu kita ada, yang kat atas kita ada 1, 2. So tinggalkan 2. Okay, atas tinggal 2. Kita ada X, ada 1. Z ada berapa? Ada 3. Ada 3. So mana Z kuasa berapa? Z kuasa 3. Z kuasa 3. Okay, bawah jadi tinggal berapa? Y. Y. Okay, nampak ada negatif ni sini? Nampak? So letakkan negatif kat tengah-tengah ni, in between. So negatif 2x Z kuasa 3 per dengan Y. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okay. Oh, okay. Dah slide dah ni punya. Jumpa lagi minggu depan. Okay, tak ada jumpa lagi minggu depan. Ada lagi masa. Okay. Cuba ambil slide lain.
Okey. So kita akan pergi kepada ni lah. Topik yang hampir sama. Tapi topik ni berkisar dengan perfaktoran dan pengembangan algebra lah. Okay. So, kalau kita ada bracket macam ni. Tadi kita dah belajar kan, kalau ada positif ke negatif pun, kita kena darab masuk ataupun kita kena kembangkan. Okay, kalau macam ni, kita ada A 15 darab dengan 3D tolak dengan 5E. So, macam ni kita nak buat, kita kena kembangkan lah atau kita darabkan masuk 15 tu. Okay, cikgu bagi contoh satu. Contoh kedua awak kena buat Okay, nombor satu kita ada 15 darab dengan 3D. Okay, so kita dapat 15 darab 3 dapat 45D. Okay, so 15 darabkan dengan negatif 5. So kita akan dapat 15 darab 5. So kita dapat apa ni? Oh, apa? 75. Okay, 75 E. Okay, sekarang kat sini ada negatif. Kat sini positif. So positif darab negatif jadi negatif. So jawapan dia 45D tolak dengan 75 E. Okay, 45D tolak 75 E. Okay. Cikgu nak minta seorang. Siapa Syazia tak buat dah tadi. Saza. Saza boleh tak jawab untuk soalan B ni? Okay, Saza. Dengar suara cikgu ke? Okay, boleh tak buat soalan B tu? Okay. Berapa jawapan dia? Jawapan dia apa, Saza? Tu. Negatif. Negatif? Negatif apa? Negatif 2. Negatif 2. X. Kedua. Kedua. Kuasa 2. Kuasa 2. Okay. Positif. Positif. 4. Ada yang 8. Y. 8Y. Okay. Negatif. Negatif. 7. 7. 14.
14 X. X. Okey, ini jawapan dia. Okey, awak tertinggal kat sini. 8XY. Oh. So negatif 2X darab dengan negatif 4Y. So dapat positif 8XY. Tu kecuaian yang biasa student buat ni. Aduh Ustazah, kenapa ni? Kenapa awak kena ni ke? Kena ganggu ke? Kena ganggu dengan adik-beradik. Adik pun nak belajar math kak. Okey. So kalau kita ada 2 bracket pula, macam mana kita nak buat tu? Okey. Cikgu selesaikan yang belah sinilah, belah B dulu. A nanti awak selesaikanlah. Okey. So kita ada 2 bracket ni. Macam mana kita nak kembangkan? Okey, kita ada M dengan M. So M darabkan dengan M. First kita M darab M M darab M. So kita akan dapat M kuasa 2. Okey. Lepas tu M darab dengan negatif 2N. So kita akan dapat negatif 2N kuasa tak N kuasa pula. 2MN silap. 2MN. Okey. Dah selesai M tu. M darab dengan M darab negatif 2N. So kita pindah pula kepada N. N darab dengan M. So kita akan dapat positif NM. Okay. And then satu lagi N darab dengan negatif 2N. So syukur kita dapat negatif 2N kuasa 2. Okay. Sama macam tadi. Macam slide sebelum ni. Kita nak kena tahu dia punya sebutan yang serupa. Okay. Sebutan yang serupa kat sini kita ada negatif 2MN dengan positif 2NM. Walaupun dia MN, sebelah satu lagi NM. Tetap serupa lah. Sebab dia ada N dengan M yang sama, bilangan yang sama. So negatif 2 tambah dengan 1. So kita dapat negatif 1 lah. So M kuasa 2 tolak dengan MN tolak dengan 2N kuasa 2. Baik. So kita ada jawapan dia ni. Okey. Sebab ada orang bagi alasan sebab 5 sebab kat cikgu, orang tu akan kena jawab soalan A. Boleh tak? Irdina Nazlin. Irdina Nazlin boleh tak jawab soalan A? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Cantik. Okey, buat sekarang. Bagus. Ada orang semangat kat sini ya. Bagus. Okey, buat sekarang.
Okay, Edina. So macam mana guys? Boleh dapat jawab dia? Kejap. Kejap. Cikgu, kalau saya salah jangan marah tau. Boleh. Tak masalah. Okay. Macam mana tu? Sebab saya tak pastilah jawapan dia. Okay. Apa? Ah. Dua AC 2 AC. Okay, bagus. Lagi? positif ke tambah? Boleh je. Mana? Positif ke tambah boleh je. Lagi? Positif 2 AD 2 AD, bagus. Lagi? positif Okay. BC, okay. Lagi? positif BD. Positif BD. Okay. Lepas tu ada tak sebutan yang serupa dia? Ada? Mana? Sebutan serupa. 2 A kuasa 2. 2A kuasa 2. Mana? Ni. Ada? Ada tak? Ada? Yang mana? Sebutan serupa dia. Ada tak? Ada? Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Okay, kat sini tak ada sebutan yang serupa. So, jawapan terakhir dia yang ni je. Okay. 2AC tambah 2AD tambah BC tambah BD. Kita tak ada sebutan serupa kat sini, Edina? Tak ada. Okay, betul lah tu. Betul lah. Betul? Wah, bagus. Yay! Okay. Okay, tak apa, kita kena berani tau, kena berani mencuba dalam ajar ni. Jangan takut-takut. Kita cuba je. Salah belakang cerita. Yang penting kita cuba. Okay. Ni cikgu nak bagi kat A dekat. Okay, sebelum cikgu pergi ke A mana. Okay, kalau jumpa ada kuasa 2 ni. Okay, so kita boleh kembangkan lah. So kalau ada kuasa 2, maksudnya tadi cikgu buat tadi ada kuasa 3, kita kena darab 3 kali kan. Okay, kalau 2 kali saja. So maksudnya kalau 2xy tolak y ni kuasa 2, so kita boleh kembangkan jadi 2xy pula. 2x tolak y darabkan dengan 2x tolak y. Kita buat 2 kali. And then baru kita darab masuklah. Macam kita buat 2 bracket tadi. Okay, 2 kali. Okay. So untuk yang 2 soalan ni, A cikgu bagi dekat Ahmad Badiuzaman. Satu lagi Badiuzaman Okay. Satu lagi B cikgu bagi dekat Afi. Boleh? Boleh.